Kita tolong orang, nampak macam tak ada apa-apa. Kita nampak apa ni ada masalah kita punya aircon, itulah panggil aku dari Cina tu. Sekali adalah jemaah kata, tak apa payah. Suami saya pandai dia tengok aircon tu. Rupanya dia datang pandai tengok Tengok ya. Ini memang kena servis tu kan. Tak apalah pandai tengok, dapat lah pahala pandai tengok. Tapi repair tetaplah kalau panggil kedai elektrik tu datang dia repair kan. Tak apa kan. Jadi mana kata bondo yang kita buat tu kita repair aircon masjid niat kerana Allah. Lepas tu orang tu nak bagi upah, terpulanglah hajah nak bagi berapa. Dia pun bagi 50. Terima kasih lah banyak. Pahala ibadah walaupun dia dapat upah. Sebab dia dah niat dia terpulanglah berapa dia kata kan. Macam itulah. Macam ceramah lah. Terpulanglah berapa nak bagi. Dah panggil kan. Ya. Saya nak cerita kan yang saya ceramah kat Benta tu kan. Saya dapat ceramah kat Benta. Benta ni sepadan Kuala Lumpur. Jadi dia kata, Ustaz kita gabung 10 sekolah UPSR motivasi. 10 sekolah. Bajet kami Ustaz 300. Mana ni? Benda sebagai manusia, alamak 300. Saya kata dalam hati lah. PA saya tanya okey tak? Saya ni tak gamar menolak. Saya kata macam ni lah. Cakap dengan dia, boleh tak? Sebab jauh. Saya kata, tanyalah kalau ada surau kau mana nak lagi sekalikan. Tak adalah pergi satu tompek balik kan kau pun ni. Lepas tu adalah satu surau nak. Dia pun bayar 300. Boleh lah saya kata. Saya pergi sebab apa? Kat Sanun kan patin sadap. Ya betul. Ya. Siapa pergi ke Kuala Lumpur tu, dekat tempat Kuala Lumpur tu ada ikan patin steam fish, Azmi steam fish. Sadap betul. Sadap. Kan bau ngeletek-ngeletek nyawa nak sadap ya betul. Lepas tu bila pergi Sanun, Allah tunjuk dekat saya. Bila sampai dekat sekolah kebangsaan Benta tu, combine 10 sekolah tu untuk calon-calon UPSR. Rupa yang ambil UPSR tu satu sekolah tu 2 orang. Yang sekolah ni seorang, kok lulus 100% lah seorang tu. Jadi makna bayanglah. Budak tak ramai. Tanyalah orang Benta Lipis mesti tahu. Budak dah tak ramai. Kebanyakan dah pergi pekan, pergi bandar. Lepas tu pula RM300 tu cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar kat saya. Saya kata Allah, terima kasih lah banyak. Kalau saya tolak tadi berdasarkan nilaian, bayangan hampur. Tu sebab saya tak kisah mana ada bab bayaran ni. Tapi dah ada tu janganlah dikurangkan saja. Gurau. Allahu. Tapi memang ya. Tak bayangan kalau tadi kecewa tak kecewa cikgu tu. Kecewalah. Kan tu sebab saya memang kita orang ni grup asatizah ni agak kesal jugalah bila kami bincang dalam grup WhatsApp. Agak kesal bila ada penceramah sobot. 4,000 tak boleh kurang. 5,000 mestinya. Mesti bayar. Lepas tu dengan bayar assistant sekali. Assistant pun kena bayar. Ada. Itu tak termasuk hotel. You kena siapkan hotel. Hotel pula sebut hotel ni. Saya tak ada terus. Janganlah macam tu. Mudah-mudahan biarlah saya tak macam tu. Saya orang kampung. Okey. Ya, tapi kau nak bagi mahal, alhamdulillah. Okey ya kan. Kan. Nama dia? Boleh, jangan jemput saya datang, tak apa. Tengok dah siap homestay dah mak. Nak tahu. Okey, insya-Allah. Saya pergi ceramah baru ni di Johor. Ada satu tuan Haji Samsudin nama dia. Nama sebenar. Saya ceramah kat Skudai. Rumah dia buatkan satu ruang tu bilik penginapan macam hotel. Kat rumah dia tu dia memang siapkan khusus untuk pecah-pecah yang datang kat kawasan tu. Percuma bagi. La ilah. Siap tashkat tu. Bilik tu. Sah selesai. Ada ikan koi. Bosah-bosah. Bukan dalam bilik tu lah. Kat luar tu lah. Dalam pahal lah tidur dengan ikan. Agak-agak lah. Ada orang warna atau peranjat. Tapi memang tak. Salah satu bentuk kebaikan dia buat. Semua macam mana? Rupa Dr. Tiza Harif dah sampai tu. Sansurau dah sampai situ. Ramai dah sampai situ. Haliza Helmi siap bergambar. Bergambar depan bilik tu. Ya kan? Tapi makna kata benda-benda baik nak buat macam-macam. Saya pun dalam setahun pun saya akan pilih beberapa topik yang saya akan ceramah secara percuma. Selokah ada.
Pilih, nak panggillah pilih tampik-tampik yang apa kan. Bolehlah nak cuba. Kan? Yang percuma tu. Tapi kau nak bayar, saya tak larang dah. Tapi betul. Tu sebab kadang-kadang kita kena ingat banyak macam cara. Kadang kita yang fikir susah tu nak baik-baik. Mana susah? Senang je. Selesai masalah orang, okeylah. Tiba-tiba teragak. Apalah telefon ni tiba-tiba dah top up ni. Aduhlah geng-geng. Aku hari ni aku saja sedekah, aku top upkan telefon korang. Oh, macam tu kan. Geng-geng grup WhatsApp kita. Grup WhatsApp kita tak adalah ramai benar, dalam 50 orang. Kan? Yalah, kita top up seorang RM5. Okeylah, jadilah kan. Apa salah? Mudah-mudahan ada benda baik kan. Okey. Kemudian sambung. Kemudian aku keluar dan berkata, jap, ni dah sudah tadi. Riwayat dari Utbah Al-Ghulam radhiyallahu anhu, dia termasuk ahli fasik dan fujur. Tadi yang kita kata tadi fajir yang tadi kan. Terkenal suka membawa onan dan minum arak. Pada suatu hari dia masuk ke majlis Hasan Al-Basri saat beliau membaca tafsir ayat, belumlah tiba waktunya bagi orang yang beriman bahawa tunduk hati mereka untuk mengingati Allah. Surah Al-Hadid ayat 16. Nasihat yang diberikannya amat mengetuk hati hadirin. Waktu dia baca ayat ni, mengetuk hadirin, menyentuh hati sehingga mereka menangis. Kemudian ada seorang pemuda berdiri seraya berkata, ya Syekhul Mukminin, adakah Allah menerima taubat orang yang fajir seperti aku ini? Lalu kebiadapan seperti aku ini. Lalu Syekh menjawab, benar, Allah akan menerima taubat atas kefasikan dan kebiadapanmu. Ketika Utbah Al-Ghulam mendengar ucapan itu, wajahnya nampak girang, tubuhnya gemetar, menjerit dan jatuh pingsan. Ketika dia sedar, Hasan lalu mendekatinya lalu membaca syair, wahai pemuda yang maksiat kepada Rabbul Izzati, tahukah engkau balasan orang yang derhaka? Baginya neraka syair penuh gemuruh jalaan api. Di hari tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Jika tahan api neraka, berbuatlah derhaka. Jika tidak, tinggalkan saja. Atas dosa yang kau telah perbuat, hapuskanlah sungguh-sungguh dengan bertaubat. Taubat. Sebabnya ada orang cakap tu, kita tak apa, kau kena ingat, walau macam mana kita kena seksa sekalipun, tetap masuk syurga akhirnya. Confident dia cakap kan. Yang pertama kita kena ingat, setahun di mahsyar tak sama dengan setahun kita di dunia. Tak sama. Kan? Tiba-tiba dah 1442 Hijrah. Tiba-tiba ayat Tetapi satu lagi, siksaan api tu takkan tertahan kita dah. Tak tertahan. Percikkan apinya sahaja. Percikkan, bukan api lagi, percik saja. Percikkan api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada himpunan api paling panas di seluruh dunia. Fikirlah macam mana bapak panih kan. Jadi mana kata, janganlah minta-minta. Yang kita minta syurga. Dan Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita minta dengan Allah setiap kali doa, kita minta. Itu sedekah banyak-banyak, sebab bila sedekah orang tu tahu apa maksud lapang dalam kubur. Kadakun berselisih itulah usuk gitu, sebab duduk dalam kubur yang sempit. Mendengar syair itu kembali Utbah menjerit dan jatuh pengsan. Pengsan sebab kegembiraan yang tadi. Dan ketika telah sedar dia berkata, wahai Syekh, apakah Allah menerima taubat orang hina seperti aku ini? Kemudian Syekh berkata, apakah dia terima taubat hamba yang membuat maksiat selain Tuhan yang maha pemaaf? Allah maha mengampun. Apa lagi yang kau nak? Allah maha mengampun, kau mintalah. Tu yang saya sebut tu, walaupun dosa kita kan sebesar kapal. Masa saya naik kapal pergi pelayaran Islamik dulu kan, walaupun dosa sebesar kapal, keampunan Allah seluas lautan. Saya masa pergi nak naik kapal tu, masa tu yang mana? Pergi naik yang mana? Yang Star Cruise ke yang Costa Victoria? Costa Victoria. Masa tu bayang berapa? 16 tingkat kan. 800 lebih bilik. Masa sampai ke pulau rumah, godang macam bangunan basah, jakun orang kampung, gayat tak nampak, masa masuk dalam tu, dan salah bilik,
Kotuk-kotuk, alah tak mau, takkan tak mau, tak mau, cek tak mau. Terbuka pintu tu, ada orang putih. Apa package kau bagi kat Dan ni, saya cakap kan. Rupa salah bilik. Rupa dia tingkat dia sama, nombor dia sama, kadang keliru-keliru. Kan? Tanya aja kan, keliru-keliru. Kita kena tahu naik kat mana. Ada lift kapal tu. Tapi kita rasa besar benar. Tapi bila sampai kat tengah laut, tak nampak darat dah ni, keliling ni memang laut aja. Masa tu terasa kocik kapal ni. Baik tenggelam kapal ni, saya fikir la ilaha illallah. Ya, masa tu terasa macam tu. Terasa. Tu yang paling seronok sekali. Momen yang paling menyeronokkan adalah apabila kita dapat peluang solat dekat atas kapal. Saya last itu kapal Vietnam. Pergi Vietnam. Dragon apa dah nama kapal tu. Dia tak bosan lah untuk 100 orang kan. Ya Allah, Akbar, seronok masa kita nak semayang tu, kita dengar, kita qiyamul lail dulu. Habis ya, setiap kali semayang sunat, sap tengok kompas. Okey, pusing menghadap senyap pula kiblat Ya, kapal tu berubah-ubah. Habis semayang, okey senyap pula, dah pusing belakang, dah perempuan nak depan, belakang, perempuan nak belakang kan tu. Lepas tu orang lelaki semua kena pakai seluar, tak boleh kain. Angin kuat, tersingkap. Hilang-hilang Fatihah orang belakang tu. Yo. Itu. Tapi memang tu pengalaman lah. Lepas yang paling seronok bila kita semayang dekat dek atas tu adalah bila kita tengok macam mana matahari naik. Allahu Akbar. Masa saya pergi yang ke Vietnam tu, saya pergi ke apa nama tempat tu? Halong Bay. Halong Bay. Tempat King Kong tu. Jadi mana King Kong tak nampak? Tu tempat pengamaran lah. Ustaz tak ada King Kong ada. Yelah. Tanya kok ada. Tu saya cakap dengan anak saya tu, kau tengok duit lah. Kau tengok duit kotehnya. Apa bah? Kau nampak tak? Cukup tengok. Ramai orang tak perhati betul-betul. Kenapa bah? Kau tengok tu gambar KLCC tu. Ada gambar kan menara KLCC. Nampak? Kau nampak tak orang lap tingkap tu? Tak ada bah. Oh, dia cuti ni. Lain kali lah kau tengok. Orang kena menghati ni. Abah ni. Dah tu lah gurau kan.